Assalamualaikum dan selamat petang pada semua. Jumpa lagi dalam program Bedah Buku Baru. Dan seperti biasa, setiap kali program ini saya akan memperkenalkan sebuah buku yang telah sempat saya baca sebelumnya dan saya kongsikan pemikiran-pemikiran dan juga tulisan-tulisan yang telah dilakukan oleh penulis dalam buku tersebut. Baik, pada petang ni saya nak memperkenalkan sebuah lagi buku yang pada saya buku yang baik untuk kita baca. Ini bukunya, satu buku yang ditulis oleh Profesor Eddie Hurst daripada University Virginia di USA, dan bukunya bertajuk The Knowledge Deficit ataupun berlaku pengurangan dalam ilmu dalam sistem pendidikan. Baik, buku ini setebal 170 muka surat dan harganya RM55 saja kalau kita beli di Kinokuniya, dan diterbitkan pada tahun 2012 dan kemudian telah diulang cetak kembali pada 2015. Dan apa yang menarik tentang buku ini? Buku ini telah ditulis dalam beberapa bab, iaitu 7 bab yang utama, dan di setiap bab itu ada sub-sub topik yang telah menjelaskan beberapa perkara. Misalnya, mengapa kita ataupun masyarakat kita mengalami knowledge deficit. Mengapa misalnya bahasa itu penting untuk mengekang knowledge deficit. Kemudian begitu juga dengan berkaitan dengan pengetahuan ataupun kurikulum yang dibina di sekolah, bagaimana untuk memastikan tidak berlaku knowledge deficit. Dan akhir sekali berkaitan dengan bagaimana kita menguji pelajar supaya knowledge deficit tidak berlaku. Jadi itu secara ringkas bab-bab yang ada dalam buku ini. Tapi yang lebih saya utamakan hasil pembacaan saya pada buku ini ada 3 perkara yang boleh menyebabkan knowledge deficit itu berlaku kepada masyarakat kita melalui sistem pendidikan. Yang pertama sekali, knowledge deficit ataupun berlakunya pengurangan ataupun berlakunya penurunan ilmu pengetahuan dalam masyarakat daripada satu generasi ke satu generasi, daripada satu lapisan ke satu lapisan, boleh disebabkan oleh 3 faktor mengikut the Professor Hurst. Yang pertama sekali adalah sekolah ataupun sistem pendidikan tidak menaik tarafkan kurikulum mereka untuk satu tempoh masa yang agak lama. Maksudnya misalnya kita menggunakan kurikulum mungkin 10 tahun yang lepas ataupun 5 tahun yang lepas. Jadi kegagalan sistem pendidikan untuk menaik taraf, menyemak semula kurikulum, menambah perkara-perkara baru, itu akan menyebabkan berlakunya the knowledge deficit ini. Dan dalam sistem pendidikan kita, biasanya kita sentiasa menyemak kurikulum kita, dan itu dilakukan secara berkala oleh KPM. Itu yang pertama. Yang keduanya, knowledge deficit ini juga boleh berlaku apabila ada perkara-perkara yang penting tetapi tidak dimasukkan dalam kurikulum kita. Misalnya, hari ini kita bercakap soal financial literacy, celik kewangan. Tapi mungkin celik kewangan itu tidak ada dalam sistem kurikulum persekolahan kita. Kita bercakap tentang teknologi coding. Adakah kurikulum coding itu ada dalam sistem pendidikan kita? Kita bercakap tentang soal digital currency. Adakah itu ada dalam kurikulum kita? Kita bercakap soal gig economy. Adakah gig economy itu ada dalam kurikulum kita? Bagaimana untuk mempersiapkan anak-anak kita kepada kehidupan yang baru dengan ilmu pengetahuan yang baru. The knowledge deficit ini boleh berlaku apabila tidak ada ilmu yang penting itu dalam sistem pendidikan. Sebab tu apabila dibincangkan tentang pentingnya sesuatu cabang ilmu itu dimasukkan dalam kurikulum, maka pihak-pihak yang berkuasa harus memberi penekanan kepada ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang penting ini, sebab ini akan menyebabkan anak-anak kita mempunyai ilmu yang penting itu dalam kehidupan mereka yang akan datang. Baik, sebab yang ketiga, mengikut penulis buku ini, mengapa berlakunya the knowledge deficit ini adalah sebabkan mungkin ilmu itu ada diajar di sekolah,
Mungkin kurikulumnya wujud, tetapi kaedah pengajaran, penyampaian ilmu itu tidak begitu kuat sehingga menyebabkan dia tidak menjadi amalan dalam kehidupan pelajar-pelajar kita. Saya beri contoh. Kalau pengajaran bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris diajarkan di sekolah dalam kes bahasa Melayu, diajarkan dan dia diajarkan secara tidak berkesan, penggunaan kemahiran bahasa Melayu itu tidak menjadi cekap dan pelajar tidak menggunakan bahasa Melayu itu dengan cara yang betul, maka kita akan dapati selepas mereka tamat persekolahan, mereka akan menggunakan bahasa Melayu yang agak kurang berkualiti. Mungkin kita selalu dengar istilah korang atau istilah jargon yang selanggar ataupun slang-slang yang tidak begitu menepati bahasa Melayu. Sehingga sekarang ni kita dapat lihat hal itu berlaku dalam rancangan-rancangan televisyen, tajuk-tajuk drama dan sebagainya. Itu adalah contoh bagaimana sesuatu ilmu bahasa yang disampaikan di sekolah itu disebabkan tidak diamalkan ataupun dihayati dan tidak menjadi sebahagian daripada kemahiran berbahasa di kalangan masyarakat kita, akhirnya mereka akan membesar menjadi dewasa dan mereka berhadapan dengan apa yang dipanggil sebagai the knowledge deficit dalam kemahiran berbahasa. Dan ini juga menjadi satu masalah yang kritikal disebabkan oleh penggunaan itu nampaknya seperti diterima oleh masyarakat pada umumnya dan akhirnya masyarakat keseluruhannya menggunakan istilah-istilah bahasa yang mungkin tidak sesuai dengan istilah yang sebenar. Walaupun itu bersifat sementara, tetapi ada juga istilah-istilah itu digunakan secara meluas sehingga dalam acara-acara resmi dan juga penulisan-penulisan yang bersifat resmi. Ini adalah satu yang tidak boleh benarkan disebabkan dia akan mengurangkan kualiti dan juga mutu bahasa dalam keadaan kita bahasa Melayu itu sendiri. Baik, ini satu buku yang agak mencabar minda kita apabila kita membacanya. Dia bukanlah buku yang membincangkan secara terus, tetapi adalah satu yang bersifat lebih kepada penteorian ataupun mempunyai konsep-konsep yang besar bagaimana proses defisit ilmu itu berlaku dalam kehidupan masyarakat melalui sistem pendidikan. Dan ada beberapa bahagian buku ini membincangkan tentang bahasa. Jadi bahasa dianggap sebagai asas kepada berlakunya defisit ilmu ataupun tidak. Sebab bahasa itu adalah pengantar kepada ilmu itu sendiri. Apabila bahasa seseorang itu baik, pembendaharaannya banyak, maka ilmu yang dia akan perolehi dari segi membaca, berbincang, berwacana itu jauh lebih tinggi berbanding dengan kumpulan ataupun masyarakat yang mempunyai tahap berbahasa yang rendah ataupun mempunyai tahap kemahiran berbahasa yang kurang. Jadi sebahagian besar buku ini membicarakan soal pentingnya bahasa itu dipertingkatkan kualitinya sebab dengan penggunaan bahasa yang tepat, yang betul, yang baik, berkualiti, maka pemerolehan ilmu juga akan menjadi lebih baik dan lebih cekap. Jadi bahasa sepatutnya menjadi salah satu teras utama dalam sistem pendidikan kita, bukan sahaja kemahiran berbahasa untuk tujuan berkomunikasi, tetapi juga menjadikan bahasa itu sebagai teras kepada pemerolehan ilmu, dan dengan pemerolehan ilmu yang baik, maka the knowledge deficit seperti yang dibincangkan dalam buku ini dapat dikekang dan dapat dibenteras. Jadi ini satu buku yang sebenarnya baik. Mungkin cara penulisannya itu agak subjektif, tetapi ia adalah satu buku yang baik kan dia membuka minda kita untuk melihat kalau kita tidak melakukan sesuatu kepada sistem pendidikan kita, kita tidak menyemak kurikulum kita, kita tidak melakukan pengajaran yang berkesan dan kita tidak memasukkan elemen-elemen baru yang penting dalam sistem pendidikan kita, kemungkinan besar generasi akan datang juga akan mengalami apa yang disebut sebagai the knowledge deficit seperti yang dibincangkan dalam buku ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada waktu yang lain.